Saya menangislah di atas jadah itu kerana saya betul-betul rasa kerdil sangat dengan Allah. Ini berlaku ketika di mana kawan kami sendiri keputusan bekalan barang makanan di dapur. Jadi kat situ bermulalah tercetusnya idea untuk membantu kawan-kawan dan juga mereka yang memerlukan. Sekarang masa untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas kepada mereka yang kita dapati masih engkar, masih lagi tidak mahu mengambil maklum, mengambil perhatian tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perutusan khas COVID-19 yang disiarkan secara langsung itu menjadi titik tolak kepada perubahan kehidupan sosial bagi masyarakat di seluruh negara ini untuk sementara waktu. Ekoran penularan wabak yang mampu meragut nyawa itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi berusaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Undang-Undang Perintah bersandarkan kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 ini meliputi larangan pergerakan dan perhimpunan termasuk aktiviti keagamaan, sosial, sukan dan budaya, sekatan perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara, penutupan semua taska, sekolah serta institusi pendidikan yang lain dan penutupan semua premis kerajaan juga swasta kecuali individu dalam perkhidmatan penting negara atau essential services. Justru bagi memastikan kesemua lapisan masyarakat mematuhi pelaksanaan PKP, Polis Diraja Malaysia PDRM melakukan sekatan jalan raya di kawasan-kawasan tumpuan dan setiap daerah seluruh negara. Selain itu, PDRM turut menjalankan penugasan lain seperti meronda, membuat hebahan maklumat PKP dan Snapchat selama 24 jam. Bermula 22 Mac 2020, pemerkasaan pelaksanaan PKP turut disokong Angkatan Tentera Malaysia ATM yang membantu sekatan jalan raya. Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Usaha membantras penularan wabak ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama daripada semua pihak. Hari ini gabungan 3 agensi iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Alam Flora serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menggembling tenaga menjalankan proses nyah cemar atau disinfeksi di kawasan ini. Menggunakan lebih daripada 100 tenaga kerja, operasi sanitasi awam COVID-19 ini bermula kira-kira jam 9 pagi. Mula berkhidmat di DBKL sejak 32 tahun lalu, Dr. Nol Akmal memantau proses sanitasi yang dilaksanakan di sini.
Ini bukan kali pertama yang kita menjalankan untuk operasi wabak. Sebelum ini, semasa ada wabak di Port Dickson, kita juga membantu. Tim kita juga membantu untuk membuat kawalan dan pembersihan di sana, kerja-kerja pembersihan. Meliputi radius 1.3 km yang bermula dari Jalan Setia Kasih, proses disinfeksi ini dilakukan secara mekanikal dengan menggunakan high-powered jetter dan ULV. Meskipun ia bukan pertama kali pihak DBKL terlibat dalam proses umpamanya, mereka tetap mengambil langkah berhati-hati bagi memastikan semua petugas terhindar daripada dijangkiti wabak COVID-19. Jalan Setia Pakcik. Untuk kawasan yang menjadi hotspot, kita dah mula pada 28 hari bulan Mac, iaitu kita mula di kawasan bersekitar dengan Masjid Seri Petaling. Masa tu dia melibatkan DBKL dan Alam Flora, di mana kita dengan anggota seramai 100 orang, dan peralatan kita masa tu adalah kita menggunakan 10 mist blower, 20 spray can, 7 ULV dan 2 high powered jetter dari Alam Flora. Yang itu kita cover area lebih kurang 3.2 kilometer. Sehingga 30 Mac 2020, kawasan Bukit Damansara juga antara yang merekodkan kes positif wabak COVID-19. Menggunakan 3 bahan kimia yang dibancuh, campuran ini disemburkan pada setiap ceruk dan permukaan dalam usaha memastikan virus itu terhapus. Hari ini mereka turut mengundang wakil dari Institut Penyelidikan Perubatan IMR untuk menjalankan ujian keberkesanan terhadap campuran bahan kimia yang diguna pakai. Sampel diambil dalam lingkungan radius 200 meter dengan menggunakan kaedah calitan sebelum dihantar ke makmal untuk diuji. Keputusan makmal akan diperolehi dalam masa 24 jam. Okey. Hujan. Satu kita gunakan sodium hypochlorite, satu kita gunakan J-pine, satu lagi adalah satu bahan yang kita nak cuba. Bahan ini adalah bahan dari Netherlands, sebab itu kita menjemput IMR untuk datang untuk membuat pre dan post. Sebab kita nak tahu keberkesanan setiap bahan kimia yang ataupun bahan disinfektan yang kita gunakan. Kita tak nak nanti kita membuat tapi dia punya effectiveness tu tak ada. So that's why kita menjemput IMR untuk membantu kita. Tanglah apa-apa. Proses sanitasi tangan tetap perlu dilakukan walau mereka memakai sarung tangan getah. Perasaan saya masa itu memang gugup, gemuruh, gemetar, sejuk badan, rasa sakit perut, panik, dan saya terus masuk ke bilik air lah untuk bersembunyi sekejap.
Penularan wabak COVID-19 yang telah meragut ribuan nyawa di seluruh dunia menjadi ancaman dan musuh yang tidak kelihatan kepada manusia. Bermula 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Pertama kali dalam sejarah Malaysia melaksanakan perintah seumpama ini, ia diadakan bagi mengekang penularan wabak dan mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Okey, kami berpeluang menemubual salah seorang bekas pesakit COVID-19 yang telah disahkan positif wabak berbahaya ini pada 5 Mac lalu. Dan kemudian Encik Arifin Mamat telah ditahan di wad selama 16 hari dan dibenarkan keluar pada 15 Mac lalu. Namun dia perlu menyambung proses kuarantin diri di rumahnya selama 14 hari. Dalam tempoh 14 hari ini juga satu lagi ujian telah dijalankan dan ternyata masih lagi keputusannya negatif. Dan semalam merupakan hari terakhir Encik Arifin kuarantin diri sendiri di rumah. Tidak ada seorang pun ahli keluarga Saban hari, kita dilaporkan dengan statistik wabak COVID-19 di Malaysia. saya negatif. Sehingga jam 5 petang 31 Mac 2020, 43 kematian dilaporkan selain 140 kes baharu dan 2,186 kes aktif direkodkan. Namun di sebalik jumlah itu, 537 kes sembuh turut dilaporkan. Antaranya Arifin Mamat yang telah disahkan bebas daripada penyakit itu pertengahan Mac lalu. Yang sebelum dijangkiti ni Encik Arifin memang sudah Kami menyingkap kisah sewaktu bapa berusia 63 tahun ini disahkan positif COVID-19. Okey, memang Perasaan saya masa itu memang gugup, gemuruh, gementar, sejuk badan, rasa sakit perut, panik, dan saya terus masuk ke bilik air lah untuk bersembunyi sekejap sebab saya tidak mahu keluarga saya dan isteri saya nampak saya dalam keadaan begitu. Jadi setelah saya dalam bilik air, menenangkan perasaan, ambil wuduk, setelah tenang baru saya keluar daripada situ dan memberitahu kepada isteri saya dan anak-anak saya bahawa saya sebenarnya telah disahkan positif. Keluarga tenang sebab bila mereka lihat kita tenang, mereka tenang. Kalau kita panik, mereka akan panik. Jadi saya tenangkan diri saya supaya mereka tenang. Dan saya telah pun membuat perancangan dengan Pusat Kesihatan Daerah Gombak yang dekat dengan rumah saya untuk membuat saringan untuk semua ahli keluarga saya keesokan harinya. Begitu juga dengan warga kerja di Institut Koperasi Malaysia di mana saya bertugas. Saya memaklumkan kepada semua warga kerja dan meminta mereka yang ada kontak dengan saya membuat saringan dengan segera. Jadi mengimbas pengalamannya, dia lebih mesra disapa sebagai Pak Pin menyedari kemungkinan dijangkiti COVID-19 selepas menghadiri sebuah jamuan apresiasi. Atas rasa tanggungjawab, Pak Pin hadir ke hospital sebanyak 2 kali untuk menjalani saringan. Batuk sikit-sikit tu adalah. sesak nafas? Tak ada. Saya tak ada demam. Sepanjang daripada awal sampai sekarang ini, saya tidak ada demam. Alhamdulillah. Dan tidak ada sesak nafas. Sebab saya pun memang exercise setiap hari. Walaupun di hospital, saya memang exercise. Sampai saya berpeluh setiap hari. Walau diselubungi kesedihan saat disahkan positif COVID-19, bapa kepada 6 cahaya mata ini tidak patah semangat. Malah, dia masih meneruskan rutinnya yang gemar bersenam di dalam wad isolasi. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan membantu Pak Pin mengharungi hari-hari di dalam wad. Ujian ketiga di dalam wad yang telah menunjukkan hasil negatif mengakhiri penantian Pak Pin untuk pulang ke pangkuan keluarga di Gombak, Selangor. Pengalaman saya yang saya rasa saya akan ingat lama-lama lah ialah apabila saya diberitahu saya negatif dan boleh pulang. Jadi sebab kita memang menyimpan harapan penuh bahawa kita akan sembuh. Dan bila hari yang ke-10 itu saya diberitahu saya boleh pulang, saya ambil wuduk, solat sunat syukur, saya menangislah di atas jadah itu kerana saya betul-betul rasa kerdil sangat dengan Allah dan bersyukur sangat dengan Allah kerana telah memberi kesembuhan dan memakbulkan doa keluarga, doa saya, doa sahabat-sahabat. Ya. Alhamdulillah.
Memang takut. Bohonglah kalau orang kata tak takut. Pertama kali terjadi perintah seperti ini, ia sedikit sebanyak memberi kesan dalam ekonomi pada pelbagai lapisan masyarakat. Justru pihak kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin pada 27 Mac lalu. Prihatin yang menelan belanja berjumlah RM250 bilion itu memberi manfaat kepada semua masyarakat, terutama golongan B40 dan M40. Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Hari ini, sekumpulan belia dari Kelab Motosikal Adipati Bertiga menjalankan usaha untuk membantu menyalurkan makanan buat petugas barisan hadapan atau frontliners. Ketika penggambaran ini dijalankan, kementerian masih lagi belum mengeluarkan arahan yang tidak membenarkan pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta kelab dan orang persendirian yang ingin menghulurkan sumbangan bagi mengelakkan mereka turut dijangkiti wabak COVID-19. Awalnya mereka menggunakan sumber yang ada untuk memberi bantuan kepada para pelajar universiti yang terkandas setelah pelaksanaan PKP. Sebelum menerima sumbangan daripada orang ramai untuk meneruskan usaha murni ini. Bila kita hari kedua tu, mula ada students yang tak dapat balik, stranded dekat universiti masing-masing. And kita tengok Twitter, ada yang tak dapat makanan. Sebab masa tu orang ramai agak panik, kedai banyak tutup. Daripada situ, kita mula rasa macam, kita pun pernah jadi student juga dulu. Kalau jadi kita masa tu, macam mana nak makan? So, kita yang ada sedikit source ni, kita jalan je. Kita bagi start dengan UiTM dululah. Ini merupakan hari ke-8 ahli kelab motosikal ini menjalankan proses sumbangan makanan bungkus. Selain untuk petugas frontliners, mereka turut menyumbang makanan kepada rumah-rumah anak yatim dan pihak media. Sumbangan akan diserahkan dengan menaiki motosikal. Secara kebetulan, mereka turut menemui 2 anggota polis yang sedang ronda di kawasan perumahan dan membuat hebahan kepada masyarakat tentang penguatkuasaan PKP. Tuan dan puan-puan dinasihatkan untuk sentiasa berada di dalam rumah masing-masing kerana peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020 hingga. Dalam keadaan penularan jangkitan wabak, mereka turut mengambil langkah berhati-hati dengan memakai penutup mulut dan hidung serta sarung tangan. Malah, penyediaan makanan juga amat menitik beratkan aspek kebersihan bukan sahaja bagi mengelakkan jangkitan wabak, juga bagi menghindari keracunan makanan. Kebersihan tu yang penting. Setiap kali delivery barang, kita sanitize tangan, pakai mask. And pada awalnya kita menghantar sendiri. Dah masak-masak, okey, bagi 2 orang, by 2 orang. Itu maksimum. Sebab bila 3 ramai-ramai takut jadi apa-apa kan. So kita bagi 2 orang. Dan sekarang kita dah mula gunakan outsource. Mana kawan-kawan lain yang nak tolong, dia orang boleh datang, collect. Kita dah siap masak, kita bagi pas, dia orang hantarkan je. So cara macam tu lebih selamatlah sekarang. Usaha mereka ini antara bukti rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat bersama-sama berganding bahu mengharungi saat genting yang melanda negara ketika ini. Aktiviti menyakumankan pasar, kita akan buat secara mingguan, pasar borong Kuala Lumpur pada setiap hari Ahad, dan untuk 19 lagi pasar adalah pada setiap hari Rabu. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP mula dilaksanakan sejak 18 Mac berikutan penularan wabak COVID-19. Pelbagai pihak berusaha berganding bahu bagi menghentikan penularan pandemik COVID-19. Proses disinfeksi atau nyah cemar kuman dilaksanakan di setiap lokasi, terutama di kawasan yang terdapat kes positif virus itu.
Kami turut berpeluang menemui salah seorang bekas pesakit COVID-19, Arifin Mamat, yang telah disahkan bebas daripada penyakit ini pada pertengahan Mac lalu. Dia ada check every day, dia ada ambil sampel ke? Seremban Negeri Sembilan. Bermula sejak 22 Mac lalu, sekumpulan penduduk di sini telah menjalankan tanggungjawab sosial mereka dengan mengagihkan bahan makanan kering kepada golongan yang memerlukan. Setiap pek sumbangan bernilai sekitar RM50 ini mengandungi bahan seperti beras, gula, tepung, telur, minyak masak dan sebagainya. Ini berlaku ketika di mana kawan kami sendiri keputusan bekalan barang makanan di dapur, yang mana kami telah bersama-sama fikir untuk bantu mana yang terdekat. Jadi kat situ bermulalah tercetusnya idea untuk membantu kawan-kawan dan juga mereka yang memerlukan kawasan berdekatan Seremban, insya-Allah. Dinaungi Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad yang merupakan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, mereka mampu menyediakan sehingga 70 pek setiap hari. Penyelarasan projek turut mengambil kira langkah keselamatan dengan menghadkan jarak sosial. Baguslah kan, kurang-kurang boleh ringankan beban kita yang tengah susah ni. Lagi-lagi macam saya kerja sendiri kerana ada kerja, ada gaji, tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi kira memudahkanlah kita. Semoga lebih banyak lagi benda-benda macam ni. Kira golongan-golongan yang yang orang senang lah beri bantuan kepada kita yang susah ni. Dan semoga COVID-19 ni cepat habis lah, cepat selesai lah masalah negara kita ni. Mengambil kira individu berkeperluan yang tidak dapat hadir sendiri untuk mengambil pek sumbangan, penyelaras projek turut menawarkan bantuan dengan menghantar bekalan kepada mereka. Ketika penggambaran ini dijalankan, kementerian masih lagi belum mengeluarkan arahan yang tidak membenarkan pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta kelab dan orang persendirian yang ingin menghulurkan sumbangan bagi mengelakkan mereka turut dijangkiti wabak COVID-19. Selain daripada self collect, kami juga menawarkan perkhidmatan untuk hantar juga kerana ada juga mereka yang memerlukan ini tidak mempunyai kenderaan untuk keluar dan juga mereka pergerakan mereka terhad seperti kebanyakan yang kawasan-kawasan yang saya hantar itu dia ibu tunggal yang tak ada kenderaan dan di rumah tak ada ketua keluarga dan mereka sangat terdesak, yang mana itu kami akan membuat penghantaran sebelum jam 7 malam, insya-Allah. Usaha murni seperti ini harus terus dilaksanakan secara seragam bagi memastikan tiada sesiapa yang menerima impak negatif berikutan penguatkuasaan PKP. Pasar Borong antara lokasi yang sering menerima tumpuan masyarakat. Hari ini, pasar ini ditutup dan dikosongkan bagi tujuan melaksanakan proses disinfeksi atau nyah cemar. Operasi yang diselia oleh Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar di BKL ini dilaksanakan dengan kerjasama syarikat konsesi pembersihan alam flora Sendirian Berhad. So, aktiviti kita telah bermula pada 22 hari bulan Mac. Kita mulakan dengan menyah kuman Pasar Borong Kuala Lumpur. Dan pada 25 kita menyah kuman 19 lagi pasar. So untuk aktiviti menyah kumankan pasar, kita akan buat secara mingguan untuk Pasar Borong Kuala Lumpur pada setiap hari Ahad, dan untuk 19 lagi pasar adalah pada setiap hari Rabu. Semburan campuran cecair Clorox dan Dettol dilakukan sebanyak 2 kali bagi memastikan keberkesanannya. Langkah proaktif yang diambil amat penting bagi memastikan kawasan tumpuan seperti ini bebas daripada rantaian jangkitan COVID-19. Memandangkan pekerjaan mereka amat berisiko dan mampu terdedah dengan jangkitan wabak, golongan yang melakukan kerja-kerja pembersihan seperti mereka juga turut dianggap sebagai frontliners. Saya percaya masa untuk berlembut telah pun tamat. Sekarang masa untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas kepada mereka yang kita dapati masih engkar, masih lagi tidak mahu mengambil maklum, mengambil perhatian tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan
Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. 1 April 2020 menandakan fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia. Justru penguatkuasaan semakin diperketatkan dengan 1,690 jumlah sekatan jalan raya di 676 lokasi seluruh negara. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua telah bermula pada 1 April 2020. Dapat tadi budak ada gelung tadi ramai. Kami menyertai pemantauan oleh PDRM di hari pertama pelaksanaan fasa kedua PKP ini yang diadakan di sekitar Petaling Jaya. Sabiana, balik jam berapa? Bos suruh balik jam berapa? Rina mana? Rina, dekat mana? Pasport. Pasport tadi kan? Oh, sudah mati. Ha? Dia jauh. Ha? Dia mari. Okey. Ya, tenang. Operasi yang diketuai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Ezani Muhammad Faisal ini diadakan bagi memantau keberadaan orang ramai di kawasan awam serta operasi premis perniagaan selepas jam 8 malam. Di samping itu, pihak PDRM turut memantau pergerakan kenderaan persendirian yang menetapkan hanya satu orang bagi setiap satu kenderaan. Saya personally, secara peribadi, saya bukan pun nak tangkap diorang ni. Diorang ni mungkin masih lagi tidak menyedari tentang bahayanya wabak ni dan dia mengambil jalan untuk keluar dan sebagainya atas alasan-alasan yang remeh dan tidak berdasar. Jadi saya berharaplah, saya sarankan kepada semua penduduk agar mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Patuhilah. Dan 90% saya percaya patuh. Yang 10% ni lagi, mari kita sama-sama membantu antara kita kurangkan wabak ni dan kita boleh sambung hidup kita seperti sedia kala. Fasa kedua PKP dilihat bakal menjadi penentu sama ada Malaysia akan berjaya atau tidak untuk memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19. Justru penguatkuasaannya juga lebih diperketatkan. Bermula 1 April 2020, semua waktu operasi premis perniagaan seperti kedai runcit, restoran dan stesen minyak hanya dibenarkan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam sahaja. Jaga keselamatan lah. Okay. Boleh lah. Waktu operasi ini turut diaplikasi kepada operator penghantaran makanan dan kurier. Saya percaya masa untuk berlembut telah pun tamat. Sekarang masa untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas kepada mereka yang kita dapati masih engkar, masih lagi tidak mahu mengambil perhatian tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Selain waktu operasi premis perniagaan, perkhidmatan pengangkutan awam juga dihadkan kepada 2 sesi sahaja dari jam 6 hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam. Frontliners are doing their best sampai ada juga frontliners seperti doctors, nurses dan paramedics yang mendapat penyakit ni sebab kerja-kerja yang mereka lakukan. So what we need the public to do is that stay at home. Dan kalau mereka terekspos atau ada kontak dengan orang-orang yang kita telah kenal pasti sebagai yang COVID positif, datang untuk buat pemeriksaan untuk memastikan yang mereka adalah bebas daripada infeksi ini. Kita kena ambil sikap bertanggungjawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat
dengan mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan ini dan berada di rumah. Ketiga, ambillah sikap berhati-hati, berjaga-jaga seperti membasuh tangan selalu-selalu, sanitizing, tidak keluar dari rumah, jaga makan, jaga exercise. Dan nombor 4-nya, saya rasa kita perlu tolong-menolong, bantu-membantu. Contoh, kalau kita nak pergi shopping, kita tolonglah 2 pintu, 2 rumah sebelah kiri dan 2 rumah sebelah kanan itu untuk shopping, mengambil giliran supaya daripada 5 orang yang pergi ke kedai, hanya seorang kita ambil macam itu. Tolong, bantu-membantu. Dan ketika ini, ramai orang terputus punca pencarian. Susah hidup mereka. Kita prihatinlah supaya yang ada ini dapat membantu kepada yang memerlukan. Bermula dengan pelaksanaan PKP dari 18 hingga 31 Mac 2020, kini penguatkuasaannya telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam keluar. 27 Mac 2020, kerajaan di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid, Simpang Renggam, Johor sehingga 9 April 2020. Ia berikutan terdapat 83 kes positif dengan 61 kes adalah dari 2 kampung terbabit. Itu dibuat setelah mengambil kira 3 hari kemudian, kawasan Batu 21 hingga Batu 24 di Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor turut menerima nasib sama apabila PKPD dikuatkuasa bermula 30 Mac hingga 13 April 2020. Seorang penduduk. Ia berikutan KKM mengesahkan terdapat 71 kes positif jangkitan wabak pandemik itu daripada 274 penghuni sebuah pusat tahfiz di situ. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan mereka. PKPD yang ketiga telah dikuatkuasakan di Menara City One yang terletak di Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur bermula 30 Mac hingga 13 April 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebanyak 17 kes positif COVID-19 dilaporkan di menara ini. Menara itu dan diumumkan Menteri Kanan Keselamatan. Sehingga jam 5 petang 1 April 2020, sebanyak 142 kes baharu jangkitan wabak ini dilaporkan dengan 2,218 kes yang masih dirawat, 645 kes sembuh dan 45 jumlah kematian akibat serangan COVID-19. Semangat seluruh rakyat Malaysia di dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 sentiasa mendukung pengorbanan mereka di barisan hadapan. Dalam usaha membendung penularan wabak ini, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan agar kita kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Tiada pelukan terakhir. Ketika insan itu keluar dari pintu, tiada pelukan, tiada bersalaman. Insan itu memasuki ambulan sendirian dengan iringan tangisan kerana semua tahu mungkin ini terakhir bertemu. Tiada lagi memandang mata, merenung wajah, mendengar suara, menangis ketawa bersama. Di dalam wad isolasi, insan itu merenung siling putih tabir hijau, menunggu, berdoa. Dunia terhenti. Sakit terasanya digigit sunyi. Hanya denyut nadi menemani debaran dan harapan antara maut dan kesembuhan. Masih menjadi rahsia apakah ketentuan. Berita akhirnya disampaikan, insan itu tewas dalam perjuangan. Virus corona meragut nyawa tanpa bisikan terakhir keluarga, tanpa tatapan wajah tiada pesanan, pemergiannya bersendirian. Seluruh yang mendengar mendoakan, semoga syahid satu kematian.
Pergilah insan terpilih tanpa pelukan terakhir untuknya. Kita semua semoga insaf. Kita duduklah di rumah, ikuti perintah, mendekatkan diri